Contoh, saya minta maaf, tapi saya kena sebut ini. Contoh ya tuan-tuan, contoh. Ya dalam suasana kita pada hari ini, ya untuk sahabat-sahabat kita yang di Malaysia ke, di Brunei, yang ikuti daripada luar Singapura, mungkin minta maaf lah, mungkin tak berapa faham konteks yang kita sedang hadapi di Singapura sekarang. Sebagai contoh, apabila dikeluarkan kenyataan, 2 hari lepas, ataupun 3 hari lepas ya, hari Jumaat kemarin, hari Jumaat bermakna 2 hari lepas lah ya, bahawa mulai hari Jumaat minggu depan, masjid-masjid kita di Singapura untuk solat Jumaat, azan akan dilaungkan untuk memulakan proses ataupun kita kata ibadat Jumaat itu akan dilaungkan setiap minggu pada 12.50 petang. Dan kalau kita tengok waktu solat yang ada sekarang dan seterusnya untuk beberapa bulan akan datang, 12.50 itu belum masuk waktu zuhur pun. Ya kan? Kecoh kan kita di Singapura kan? Belum masuk waktu zuhur, belum tergelincir matahari. Lalu bila keluarkan berita itu, tuan-tuan, saya istighfar, ya Allah, na'udzubillah, banyaknya saya istighfar. Bila saya baca laporan keluar kat dalam Facebook berita harian, Facebook Mediacorp, ya Allah, muncul segala kutukan-kutukan dan cacian-cacian. Mempersoalkan, ni apa punya pendapat ni? Apa punya fatwa ni? Apa punya... Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kita kena faham. Tengok dulu ada dalilnya ke tidak. Bincang, lihat, cuba faham. Dalil yang digunakan tu kenapa sampai akhirnya keputusan begitu dibuat. Rupa-rupanya ada hadis, bukan tak ada hadis pun. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim pun. Nabi SAW dalam keadaan tertentu pernah mendirikan salat Jumaat dengan para sahabat sebelum waktu zuhur pun. Malah ada hadis mengatakan selepas selesai solat maka kami semua mengambil binatang ataupun haiwan-haiwan tunggangan kami keluar daripada masjid selesai solat ketika matahari tegak di atas kepala. Matahari kalau tegak itu belum masuk waktu zuhur pun. Tuan-tuan. Bila dikata matahari tegak belum tergelincir. Kalau tergelincir kan ada condong sikit, nampak bayang-bayang. Itu dah baru masuk waktu zuhur. Dah habis solat, kami beredar ambil tunggangan masing-masing. Teruskan dengan kehidupan kami, urusan kami. Ada ketikanya para sahabat menceritakan ketika matahari tengah tegak betul atas kepala. Zaman Nabi dah pernah buat. Cuma para ulama dalam merumuskan punya pandangan yang berbeza. Ya, kalau kita mazhab Syafi'i kita kata syarat salat Jumaat mestilah bila dah masuk waktu zuhur. Okeylah kalau nak pegang mazhab Syafi'i. Tapi kita kena faham. Keputusan yang dikeluarkan ini dibincangkan oleh para ulama kita, para asatidah tempatan kita dalam jawatan kuasa fatwa. Itu kenapa? Sebab keadaan yang khusus sekarang ini tengah wabak. Ya, ini dibincangkan. Saya ingat lagi. Salat Jumaat yang pertama kita dirikan kalau tak salah pada 20 hari bulan Jun. Hari Jumaat itu yang pertama selepas masjid beberapa bulan, 3 bulan kita tutup ya. 20 bulan Jun. Saya ingat sebab saya jadi khatib. Jadi imam salat Jumaat pertama itu di Masjid Al-Kaf apa Serengkun. Persoalan-persoalan tentang salat Jumaat dalam keadaan tengah-tengah wabak Covid. Yang tak boleh dibuat cara macam biasa ikut syarat mazhab fikih Syafi'i yang seperti biasa. Itu telah mula dibincangkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa sejak bulan Mac lagi. Ya, bila pegawai-pegawai pentadbir masjid-masjid mengatakan kita kena bersiap, kena sedia kalaulah nanti masjid dapat dibuka. Tapi kalau tak dapat dibuka secara penuh, macam mana kita nak kendalikan salat Jumaat? Ada keterbatasan-keterbatasan yang kita tak pasti apa. Itu dibincang daripada bulan 3 lagi. Jadi Jawatan Kuasa Fatwa bila bincang, alhamdulillah memutuskan, kita kasih prinsip, tengok pada hukum. Nah, antaranya kita kata kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Ya, solat Jumaat itu boleh ditiadakan sebab ada kemudaratan. Itu yang dibincangkan. Dalilnya ada. Sebab itu bila pihak yang menguruskan masjid peringkat awal tidak boleh membuka masjid, tidak boleh membenarkan salat jamaah dijalankan. Prinsipnya telah diberikan oleh mazhab atau kita kata oleh Jawatan Kuasa Fatwa berdasarkan kepada hadis-hadis yang ada. Kemudian antara dibincangkan ialah juga boleh dibuat dalam kumpulan ataupun sesi yang lebih daripada satu. Mazhab Asy-Syafi'i yang asal. Mazhab Syafi'i kata, solat Jumaat hanya boleh buat sekali tuan-tuan. Tak boleh ada 2-3 kali. Kalau dah sekali buat yang kali kedua tak sah salat Jumaat. Tapi itu dalam keadaan biasa tuan-tuan. Yang kita bincangkan sekarang ialah dalam keadaan yang luar biasa. Ya kan? Ada dalilnya.
Contoh macam solat Jumaat diadakan lebih awal sebelum masuk waktu zuhur. Daripada kita Jawatankuasa Fatwa memutuskan pendapat itu, fatwa, dibuat rumusan. Daripada bulan 3 bincang, akhirnya sedikit demi sedikit ulang bincang, cari bahan, buat rujukan, kaji tuan-tuan. Bentang kertas kajian dalam Jawatankuasa bincang. Bulan akhir bulan 5 baru putuskan bahawa kalau sampai masanya diperlukan, kalau perlu buat solat Jumaat lebih awal sebelum waktu zuhur pun kerana keadaan yang luar biasa, dibolehkan. Sebab apa? Dalam khazanah hadis ada. Dalam pendapat ilmu fikih ada. Kita kat Singapura yang tak pernah jumpa. Sebab kita selama ni pegang dengan mazhab Syafi'i dalam keadaan biasa sahaja. Negeri lain biasa buat pukul 11 pagi dah solat Jumaat. Dalam sebahagian mazhab, walaupun bukan keadaan luar biasa bro, keadaan biasa pun mereka boleh buat. Jadi bila kita dalam keadaan yang luar biasa, kita kena cari jalan huraian. Tuan-tuan puan-puan sekalian, anak saya, Alhamdulillah, ya, dapat bekerja di masjid sebagai pegawai. Alhamdulillah. Dia balik kata, abah kata dia, apalah orang-orang ni bising-bising kata dia. Kita yang kerja masjid, kita yang tahu. Susahnya, cabarannya. Sekarang, masjid daripada mula cuma boleh buat 50 orang. Tambah ada zon 2, ada zon 3. Sebahagian masjid dah mula, peringkat awal dah ada 4 zon tuan-tuan. 4 zon, setiap zon tu ada dia punya SOP dia, ada dia punya peraturan, prosedur dia tuan-tuan. Kemudian daripada 1 sesi dah tambah 2 sesi, sekarang ada 3 sesi. Dan kita cuba nak luaskan, insyaAllah kalau keadaan lebih selamat, akan longgarkan sikit lagi, tambah sikit lagi. Nak buat persiapan sebelum penambahan-penambahan akan datang. Orang yang uruskan masjid yang tahu susahnya. Mereka yang berikan maklum balas, kalau tak mula lebih awal, kita susah nak luaskan lagi. Sedangkan kita nak menampung seberapa ramai yang boleh ikut keadaan yang ada. Tapi kita, saya istighfar, bila baca komen-komen lepas berita keluar, la ilaha illallah, yang caci maki, la ilaha. Saya masih boleh ketawa dia, tuan-tuan, saya masih senyum ni. Saya nak kata, adab kita, sikap kita, ya, dalam memahami bab hukum, biarlah kita sedar. Sulitnya orang nak buat keputusan hukum ni tuan-tuan. Ambil daripada khazanah ilmu yang kita warisi. Khazanah tu luas. Yang kita tahu yang biasa kita buat di Singapura ni adalah berdasarkan satu mazhab yang biasa. Tapi banyak lagi mazhab yang lain. Apakah kita ni mempermudah-mudahkan, meringan-ringankan, pindah itu, pindah sini, ikut mazhab sana sekejap, ikut mazhab sana sekejap? Tidak. Tapi kerana keadaan. Sebab itu rahmat kan? Rahmat Allah. Di sebalik apa? Di sebalik perbezaan-perbezaan pendapat seperti ini. Supaya apa? Sampai masanya, ada kalanya, keadaan yang tertentu kita tak dapat elak, nak ikut dengan mazhab yang biasa kita ikut tu ada masalah. Allah berikan kelapangan, tuan-tuan. Kerana tidak dapat dilaksanakan ikut keadaan biasa, mazhab kita yang biasa. Ada pendapat yang lain yang boleh kita gunakan. Tapi ada dalilnya lah, bukan kita suka-suka. Ya, dalam masalah ini janganlah sampai kita ni terus menjatuhkan, menghina, merendahkan para ulama yang buat rumusan setahap demi setahap dia punya perinciannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ayuh, saya tak nak saya ini memimpin satu majlis ilmu, apa yang sedikit saya tahu saya sampaikan, saya kongsikan. Saya tak nak kita sebagai sebuah masyarakat yang mengikuti majlis-majlis ilmu seperti ini, akhirnya kita membentuk satu kepribadian yang penuh dengan kesombongan. Kita menambah ilmu bukan untuk menjadi orang pandai, merasakan kita hebat dan pandai. Tak. Tapi kita belajar ilmu agama, baca Quran, kaji Quran, nak faham, ambil iktibar daripada segala peristiwa. Untuk apa? Untuk kita lebih merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengakui bahawa Allah tu Maha Kaya. Kekayaan Allah antaranya ialah dalam bentuk apa? Kekayaan Allah ditunjukkan dalam bentuk Allah jadikan manusia ini penuh dengan kepelbagaian. Itulah kekayaan Allah. Allah mampu jadikan manusia lain orang lain selera, lain orang lain pemikiran, lain orang lain pilihan. Itu kekayaan Allah. Tapi bila kita pilih ini yang betul, ni aja yang betul, itu semua bodoh punya pendapat. Tak, maaf kasar sikit bahasa saya. Bodohnya orang tu. Apa punya pendapat macam tu? Apa jadi imam macam ni? Jadi ulama macam ni? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayo. Sebab itu para ulama telah menegaskan, bila baca kitab, terutama kitab hadis, kitab apa pun kitab agama, bab pertama, mukaddimah pertama sekali sebut tentang apa, tuan-tuan? Ini satu adat kebiasaan para ulama bila mengarang, memulakan satu kajian ilmu, penulisan ilmu. Yang pertama disebut tentang keikhlasan dan niat, tuan-tuan.
Itu daripada awal kena kita pacakkan. Jadi panduan kita supaya sepanjang perjalanan ilmu kita, kita baca apa pun kitab, kita belajar apa pun daripada guru mana pun, kita jadi pegangan kita. Niat, hati, ikhlas. Niat, hati, ikhlas. Niat, hati, ikhlas. Supaya Allah pimpin kita sepanjang perjalanan. Ya, supaya dalam perjalanan ilmu ini kita dapat raih apa yang disebut oleh Nabi SAW, seorang yang menelusuri jalan ilmu, sepanjang jalan ilmu itu dia didoakan oleh malaikat, didoakan oleh burung yang terbang, didoakan oleh ikan di lautan. Tapi kalau kita belajar tambah maklumat, jadi pandai, lepas tu sombong tuan-tuan, ikhlas kita ke mana, hati kita entah ke mana, macam mana kita nak berjaya mendapat doa daripada makhluk-makhluk Allah yang baik. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita, insya-Allah. Saya tengok tu, saya kalau dah mengomel macam gini minta maaflah kalau saya kedengaran pada malam ini mengomel tuan-tuan. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk meluahkan kemarahan, nak memahari sesiapa. Orang yang berikan komen itu, saya sayang pada saudara tersebut, saya sayang dengan dia. Saya sedikit pun tidak kecil hati. Ya, walaupun timbul persoalannya, apalah ustaz, apalah ulama, benda dah haram kata Allah, terang-terangan pun kata tak haram lagi. Tuan-tuan puan sekalian, saya tak marah. Malah saya menghargai ya kejujuran saudara tersebut yang memberikan feedback demikian, sebab saya jadikan alhamdulillah malam ini kita dapat kesempatan untuk kita bentangkan, ya. Banyak sebenarnya ya yang kita tidak ketahui.